Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kembali bersua dalam channel hmm, channel Cikgu Jumrah. Okey, terima kasih. Baik, jadi sebelum kita nak meneruskan pelajaran kita pada hari ini, macam biasa, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel cikgu. Sebab apa? Sebab kamu boleh memberi sokongan dan membantu cikgu untuk lebih bersemangat menghasilkan video-video pembelajaran. Okey, baik. Jadi, hari ini dalam sejarah tahun 4, cikgu akan bawakan kamu topik yang baru. Okey, baik. Jadi, apakah topiknya? Okey, jom kita lihat pada paparan yang cikgu akan sediakan di sebelah cikgu. Okey, baik. Jadi, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kenali tokoh terbilang. Minggu lepas ataupun video cikgu sebelum ini pun cikgu ada cerita tentang tokoh terbilang. Okey, baik. Jadi, untuk pada video kali ini, cikgu akan berikan tentang tokoh terbilang dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita belajar apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap kamu dapat menguasai 5.1.2 iaitu menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Jadi, seterusnya, tokoh terbilang dia sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi tokoh terbilang ni lah yang memberi apa? Dia memberikan satu impak yang besar kepada kegemilangan, kemakmuran, kemajuan Kesultanan Melayu Melaka pada zaman itu. Baik, jadi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, antara tokoh yang terbilang pada zaman itu ialah Parameswara, Tun Perak dan juga Hang Tuah. Tiga tokoh yang terbilang ini sangat glamour ataupun sangat terkenal pandai. Baik, cikgu teruskan lagi. Kita pergi maksud tokoh terbilang. Okey, maksud tokoh terbilang dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Jadi, tokoh terbilang merupakan individu yang disanjungi oleh masyarakat. Maknanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, tokoh terbilang ini merupakan seseorang ataupun seseorang individu yang sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dikagumi oleh masyarakat. Sebut je nama, Laksamana Hang Tuah, kita sangat hormat pada dia. Macam itulah maksud dia. Kemudian, cikgu akan jelaskan ciri-ciri tokoh terbilang. Okey, baik. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, ada 3 orang tokoh terbilang yang terkenal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, jadi kita lihat ciri-ciri utama mereka. Baik, kita pergi yang pertama, iaitu ciri yang pertama ialah tokoh terbilang ini merupakan gigih. Siapakah yang dimaksudkan itu? Parameswara dia sangat gigih untuk memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Kamu nak tahu Melaka dibuka oleh siapa? Parameswara. Nanti kamu akan belajar tajuk yang akan datang. Okey, baik. Kita pergi pula ciri yang kedua, iaitu mempertahankan kedudukan negara. Siapakah yang mempertahankan kedudukan negara? Bila kita sebut mempertahankan kedudukan negara ni, sekarang ni, kalau zaman kita sekarang ni, siapa yang mempertahankan negara? Memanglah kita, tapi siapakah individu ataupun yang pasukan yang memang mempertahankan negara? Polis, tentera, pandai. Jadi, Tun Perak pada zaman Kesultanan Melayu Melaka itu, Tun Perak merupakan
orang yang bertanggung jawab mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Okey, boleh dapat ya. Kemudian kita pergi lihat pula berkorban untuk negara. Itu ciri yang seterusnya. Siapakah yang berkorban untuk negara ni? Okey, baik. Hang Tuah. Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Sebab tu Hang Tuah digelar sebagai Laksamana. Laksamana ni bukan laksa, mana laksa? Bukan. Laksamana ni adalah kalau sekarang ni kita panggil sebagai macam tentera laut. Sebab nampak tak, perasan tak? Perairan Melaka. Perairan tu maknanya di kawasan tepi-tepi pantai. Okey, baik, daripada serangan musuh. Jadi Hang Tuah ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk berkorban untuk negara. Dia orang yang berada di depan. Macam tu. Okay, baik, jadi kita teruskan. Dalam Kesultanan Melayu Melaka terdapat beberapa tokoh terbilang yang didendangkan, yang mempunyai peranan-peranan yang membantu kemakmuran negeri Melaka pada zaman itu. Okay, baik. Tokoh yang pertama iaitu macam cikgu sebutkan tadi, ada 3 sebenarnya kan? Tapi kita lihat susunan-susunan dia. Kita ada Parameswara, kemudian kita ada Sultan Muzaffar Shah. Kena ingat ya. Kamu kena ingat ni. Kemudian kita ada Sultan Mansur Shah. Okey, kemudian kita ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Kita ada Bendahara Tun Perak. Tadi cikgu dah sebut dah kan. Dan kita ada Laksamana Hang Tuah. Jadi ada 6 tokoh terbilang ini adalah individu yang bertanggungjawab untuk memajukan, mempertahankan dan memberi kegemilangan di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sebab itulah mereka mendapat gelaran tokoh yang terbilang kerana mereka ini sangat disanjungi oleh masyarakat. Baik, kita pergi satu persatu peranan-peranan dan juga sumbangan mereka. Yang pertama, Parameswara. Sumbangan Parameswara ialah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Menjadi asas. Dia yang mengasas, menjadi asas dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian, dialah orang yang memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Nak tahu cerita lebih lanjut? Kita tunggu topik yang seterusnya. Bagaimana Parameswara menjumpai negeri Melaka. Okey, baik. Kita pergi tokoh yang seterusnya iaitu Sultan Muzaffar Shah. Okey, apakah sumbangannya? Sumbangannya yang pertama adalah mengukuhkan Empayar Melaka. Kena ingat ya, nanti ada dalam soalan, kamu senang nak ingat. Okay, baik. Sultan Muzaffar Shah dia mengukuhkan Empayar Melaka dan juga melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Nampak? Bila sebut je Muzaffar Shah. Okay, Sultan Muzaffar Shah ni. Dia adalah individu yang bertanggungjawab melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Kalau zaman sekarang sistem perundangan tu apa dia? Hakim dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi Sultan Mansur Mansur Shah. Maafkan cikgu. Tersasul. Baik. Apakah sumbangannya? Ya, yang pertama, Sultan Mansur Shah ini dia meluaskan Empayar Melaka dan juga menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat pendidikan. Nampak? Nampak tak peranan dia? Kan? Kamu ingat je bila dia menjadi penyebaran agama Islam, dia juga pusat pendidikan. Okey. Baik, kalau sekarang ni kita panggil Menteri Pendidikan lah. Kemudian kita pergi kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Apakah sumbangan dia? Sumbangan yang pertama, dia mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Nampak? Dia ambil berat tentang keamanan dan juga keselamatan dalam negeri.
Baik, sumbangan yang kedua adalah menjaga kebajikan rakyat. Nampak tak Sultan Alauddin Riayat Shah ni dia menjaga kebajikan rakyatnya. Pandai. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh terbilang seterusnya iaitu Bendahara Tun Perak. Apakah sumbangannya? Kita lihat. Yang pertama, Bendahara Tun Perak dia menguruskan pentadbiran secara sistematik. Sebelum ni kita belajar kan, bendahara tujuan dia adalah pembesar yang membantu Sultan. Okey, baik. Jadi kamu nak tahu lagi peranan-peranan dia? Kamu tunggu topik yang seterusnya. Kemudian sumbangan yang seterusnya adalah dia menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintah. Nampak? Dia sangat loyal. Dia sangat setia dengan Sultan. Baik, kemudian kita pergi tokoh yang terakhir iaitu Laksamana Hang Tuah. Okey. Sumbangannya adalah memastikan keselamatan perairan Melaka. Macam cikgu maksudkan tadi lah. Okey, dia menjaga perairan persekitaran di perairan di tepi-tepi pantai perairan Melaka dan juga menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Apa maksud menjadi utusan ni? Macam menjadi ketua rombongan. Okey, Kesultanan Melayu Melaka pergi ke kerajaan lain, pergi ke negeri lain. Dan kamu tahu kan, nanti kita cerita lebih lanjut lah tentang Laksamana Hang Tuah ni. Apa dia buat? Sebab apa? Dia adalah orang yang pertama melihat wajah puteri apa? Ya, puteri dekat China tu. Nanti kamu tak belajarlah dalam topik Laksamana Hang Tuah ini. Baik, jadi kita pergi rumusannya. Tokoh terbilang dia memberikan sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memang tak dapat dinafikan, tokoh-tokoh ini memberi sumbangan yang sangat besar. Kemudian, kegigihan tokoh terbilang ini menjadikan Melaka sebuah empayar yang kuat dan terkenal di alam Melayu. Nampak? Terkenal di alam Melayu. Di alam Melayu tu kita belajar dah kan? Alam Melayu dan Kepulauan Melayu. Alam Melayu tu dah besar. Sampai ke Thailand sebenarnya. Okey, baik. Jadi, cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu sampaikan ini. Baik, jadi sebelum berpisah, ya, jangan lupa like, komen. Kamu nampak depan cikgu ni kan? Like, komen, share dan juga subscribe channel cikgu ini. Okey, baik. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.